Tuan kata tak masuk akal doktor lelaki, lelaki-lelaki di luar sana. Minta maaf, anda nak marah sana, marah. Kalau kamu tak takut dosa dengan Allah Ta'ala, besok Allah Ta'ala tanya, aurat isteri kamu tu tidak adalah kemudaratan. Kerana ramai sangat doktor-doktor wanita di luar. Ramai wanita-wanita doktor bersalin wanita tu lebih ramai. Kenapa dibiarkan doktor-doktor lelaki juga yang nak sambut bini awak? Nak tengok ke bawah bini awak semua. Allah Ta'ala akan membela wanita. Jangan main-main. Sehebat sebab mana kamu ustaz, kamu hebatlah macam mana pun di luar sana mengajar ceramah macam mana. Kalau bini anda disambut oleh lelaki, disambut bawah kamu itu dilihat oleh lelaki-lelaki yang bukan suaminya, sedangkan doktor perempuan itu ramai, kamu bertanggungjawab di hadapan Allah. Kamu dayus, suami yang dayus. Suami yang tidak ada ihsan, yang tidak membela maruah isterinya. Menurut video TikTok yang anda semua lihat sebelum ini, individu ini telah pun menjelaskan bahawa pengharaman kepada seluruh wanita dan seluruh ibu yang melahirkan anak dengan disambut oleh doktor lelaki. Video individu ini juga telah pun viral di seluruh platform media sosial antaranya ialah Instagram dan TikTok kerana ia mendapat isu yang hangat tentang topik ini. Dan ramai juga yang membahaskannya kerana ia berkaitan dengan hukum hakam Islam. Individu ini juga turut mengatakan bahawa suami yang membiarkan doktor lelaki menyambut kelahiran anaknya sebagai seorang yang dayus. Persoalannya, apakah hukum yang jelas tentang melahirkan anak dengan disambut oleh doktor lelaki menurut perspektif Islam dan perspektif syariah? Dalam kehidupan ini, kita berkait dengan hukum. Ada keadaan biasa, ada juga keadaan yang dipanggil darurat. Jika sekiranya seseorang perempuan itu sudah berusaha untuk mencari doktor perempuan namun tidak ada, maka harus baginya di sini untuk mencari doktor lelaki bagi menyambut kelahiran bayinya. Hal ini berdasarkan kepada kaedah qawaid fiqhiyah. Ad-darurat tubihu al-mahzurat. Perkara yang darurat boleh membenarkan perkara yang dilarang sebelum ini. Dari sisi-sisinya kita perlu tengok kepada keadaan dan juga suasana. Apabila kita mampu untuk mencari duit dan juga dana, maka hukumnya wajib di sini untuk kita mencari doktor perempuan bagi menyambut kelahiran bayi. Namun sekiranya duit itu perlu digunakan untuk keperluan asasi dan sudah tiada lagi sumber kewangan yang lain, maka hukumnya di sini akan berubah. Contoh keadaan darurat yang kita boleh samakan dengan situasi ini ialah apabila jika seseorang itu berada di tengah padang pasir dan bersamanya jumlah air yang sedikit untuk dijadikan sebagai minuman dan juga baki untuk mengambil wuduk, maka hukum kewajipan menggunakan air untuk berwuduk di sini akan gugur dan bertukar kepada hukum bertayamum. Dan juga apabila waktu itu terdesak dan tiada pilihan. Contohnya, seorang perempuan sedang mengerang kesakitan untuk bersalin, namun tiada doktor perempuan bersamanya, hanya doktor lelaki yang bertugas pada waktu itu. Di sini hukumnya harus untuk dia menggunakan khidmat doktor lelaki tersebut. Seterusnya, apa berkaitan antara bersalin dengan doktor lelaki dengan maqasid syariah? Ayo sama-sama kita lihat. Maqasid dari segi bahasa berarti berpegang, syariah pula adalah sumber kepada kehidupan jiwa. Manakala maqasid syariah boleh diertikan sebagai pegangan syariah dalam menentukan hukum sesuatu perkara. Terdapat banyak bahagian maqasid syariah, antaranya yang berdasarkan keperluan manusia. Terbahagi kepada 3 bahagian iaitu maqasid daruriyah, maqasid hajiyah dan maqasid tahsiniyah. Tidak dibenarkan di sisi hukum syarak bagi lelaki untuk melihat kepada aurat wanita ajnabi, melainkan terdapat keperluan dan darurat, iaitu keperluan mendesak untuknya. Darurat ialah keperluan yang sangat diperlukan oleh manusia. Adapun darurat menurut ulama fiqh adalah berhajatnya manusia itu kepada batasan, iaitu perkara yang dilarang oleh syarak. Dan jika sekiranya tidak mengambil perkara yang dilarang itu, maka akan binasalah manusia tersebut. Penjelasan daripada para ulama muktabar dijadikan panduan di dalam memahami dalil-dalil yang dikemukakan pada setiap persoalan dan permasalahan. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud tidak boleh memudaratkan, yakni diri sendiri, dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Riwayat Ibn Majah. Darurat yang datang boleh mengharuskan perkara yang diharamkan ketika mana berlaku pertembungan, yakni ketika berhadapan dengan 2 kemudaratan. Dengan memilih kemudaratan yang paling ringan, justru harus bagi doktor lelaki merawat pesakit wanita dan doktor wanita merawat pesakit lelaki berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syarak.
Darurat yang dimaksudkan di sini ialah ketika mana tiada doktor yang sejantina untuk merawat pesakit yang kronik. Jika tidak dirawat segera boleh menyebabkan kematian dan kesakitan berterusan. Maka dibolehkan doktor yang bukan sejantina merawat pesakit tersebut dengan beberapa syarat yang telah digariskan oleh syarak. Menurut istilah bahasa, kata ikhtiar berasal dari bahasa Arab iaitu ikhtara yakhtaru yang bermaksud memilih. Ia juga sealur dengan kata khar, maka ikhtiar adalah memilih mana yang lebih baik di antara yang ada. Ikhtiar juga merupakan sebuah usaha yang seharusnya dilakukan oleh semua manusia untuk memenuhi segala keperluan dalam kehidupannya agar hidupnya mendapat keridaan Allah SWT. Sebagai seorang Muslim, dalam berusaha haruslah mempunyai matlamat yang jelas supaya tidak melakukannya dengan sambil luar. Maka berkait dengan isu ini bahawa sewajarnya bagi pasangan suami isteri untuk ikhtiar ataupun berusaha sedaya upaya untuk mendapatkan doktor perempuan bagi menyambut kelahiran bayi. Selain berdoa memohon pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, pelbagai cara yang boleh kita usahakan antaranya ialah memilih menggunakan perkhidmatan hospital swasta. Sekiranya pilihan kita hanya mampu menggunakan perkhidmatan hospital kerajaan, kita boleh meminta kepada pihak hospital sekiranya tiada keberatan. Seperti mana yang dilakukan oleh abang ipar saya, yang mana ia membuat sepucuk surat meminta izin kepada pihak hospital untuk mendapatkan perawat wanita sahaja untuk mengurus proses bersalin kakak saya. Pernah menjadi isu yang sangat hangat beberapa tahun yang lepas, iaitu di mana para wanita memilih doktor lelaki yang mempunyai paras rupa untuk merawat. Dan ada juga yang beranggapan lebih selesa dirawat oleh doktor lelaki berbanding doktor wanita dengan alasan doktor wanita sering dikatakan banyak mulut. Sedangkan Islam melarang perbuatan tersebut kerana tiada keperluan dan darurat. Berikutan dengan isu doktor lelaki menyambut kelahiran bayi menurut perspektif Islam, dapatlah saya mengemukakan beberapa jalan penyelesaian yang dapat dilakukan. Yang pertama ialah kementerian sewajarnya membuat hospital yang khusus bagi kaum wanita untuk bersalin di setiap negeri. Tambahan pula, jika kita lihat pada hari ini, golongan yang paling ramai mengambil sakit ini ialah pelajar perempuan berbanding dengan pelajar lelaki. Dan sepatutnya isu ini tidak berlaku lagi di negara kita. Perkara berkaitan dengan doktor lelaki yang kelahiran bayi perlulah diberikan perdahannya secepatnya kepada pelajar agar masalah ini tidak timbul lagi pada masa akan datang. Akan tetapi, jika sesuami itu mempunyai wang yang cukup dan berkemampuan, maka wajib baginya untuk memastikan bahawa isterinya mendapat rawatan daripada jururawat atau doktor dari kalangan wanita. Andai kata jika suami itu tidak berkemampuan, maka boleh baginya berikhtiar dengan mengambil doktor lelaki yang berkelahiran tersebut. Isha, surah apa yang berkaitan dengan doktor lelaki menyambut kelahiran bayi ya? Surah Al-Baqarah ayat 173, Allah berfirman, إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. dalam ayat ini Allah menyatakan bahawa dibolehkan memakan bangkai ataupun daging babi apabila dalam keadaan darurat. Akan tetapi dengan syarat memakan daging babi ataupun bangkai dengan tidak melebihi kadar keperluan, iaitu hanya sekadar mengalas perut sahaja. Dan sekiranya melebihi kadar keperluan, maka akan jatuh dosa. Sama juga seperti kes doktor lelaki menyambut kelahiran bayi. Islam tidak membebankan umatnya, maka dibolehkan untuk doktor lelaki menyambut kelahiran bayi.
dengan syarat para suami sudah berusaha sedaya upaya yang boleh untuk mencari doktor perempuan agar aurat isterinya terpelihara. Kesimpulan yang kita dapat simpulkan daripada kes tersebut adalah pada asalnya hukum doktor lelaki menyambut bayi adalah haram. Akan tetapi bila datangnya darurat, maka hukum tersebut diangkat buat sementara. Tujuan adanya darurat ini adalah untuk mengelakkan masyakoh kepada ibu yang ingin melahirkan anak serta memudahkan urusan para suami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi